Mari saudara, sebelumnya kita bersama-sama membuka dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 19. 我们一起打开福音17章，马太福音20章第17节、19节。 Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 19. Kalau saudara sudah menemukan Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 19. 马太福音20章17到19节。 Mari saudara, kita bersama-sama membacakan keempat ayat ini dengan silih berganti atau bertanggapan. 我们一起轮流的读这四节的圣经。 Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. 牧师会念奇数的，然后大家念偶数的部分。 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, yang memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ayat 19 saya minta semuanya membacakan. 49节我们一起念。 Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mari saudara, kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam doa. 我们一起低头来祷告。 Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan dan menyatakan kuasa pengampunan dosa kepada setiap pribadi kami. Tanpa keaktifan dan inisiatif dari Engkau ya Tuhan, maka kehidupan manusia akan penuh dengan segala kebinasaan dan kesia-siaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jikalau kami sering mengecewakan hati Tuhan. Dan kuasa untuk setiap hati dan pikiran kami, sehingga pada malam hari ini, pada waktu kami mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, sekiranya kebenaran firman-Mu yang terus-menerus berbicara dalam hati dan pikiran kami, dan menguatkan iman kepercayaan kami, supaya tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus yang sudah mengampuni dan menyatakan segala kasih karunia Tuhan kepada manusia yang berdosa, sehingga kami dapat mengecap anugerah keselamatan. Itu semua bukan karena perbuatan diri kami ya Tuhan, tetapi karena Allah yang terlebih dahulu bekerja. Allah yang terlebih dahulu mencintai kami dan mencari kami manusia yang berdosa. Pimpinlah keberadaan diri kami masing-masing ya Tuhan, dan pimpinlah kebaktian kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri juga sucikan dan kuduskan untuk setiap pribadi kami, dan Tuhan sendiri juga bekerja memberikan segala mulut dan lidah kami, hati kami, dan Tuhan sendiri juga bersihkan segala motivasi dan tujuan kami jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan Tuhan sendiri juga memakai keberadaan diri hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan, dan urapi keberadaan diri hamba-Mu bersama dengan saudara kami Desi dalam menerjemahkan. Berikan ketenangan, berikan kedamaian, dan berikan kekuatan dan keberanian untuk berkata-kata di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, setelah kita membaca dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 19, 我们读马太福音20章17到19节之后， itu merupakan satu pemberitahuan yang dikatakan pemberitahuan yang terakhir, yaitu yang ketiga kalinya tentang penderitaan Kristus, termasuk pengamatan akan kuasa kematian dan kebangkitannya. 就是最后一次的提示，就是第3次的提示，关于耶稣的受难跟他死和复活的事情。 Dan itu juga menekankan tentang kuasa kematian dan kebangkitannya. 这也是告诉我们他死亡跟复活的实力。 Tetapi saudara, waktu kita mengetahui adanya pemberitaan pemberitahuan yang ketiga kalinya, berarti ada pemberitahuan yang kedua dan yang pertama. 如果我们刚刚有听到第3次的提示，那我们也是有看到第1次跟第2次的提示。 Di dalam Matius pasal 16 ayat 21 itu merupakan pemberitahuan yang pertama. 在马太福音6章第20节，这是第1次的提到。 Sehingga saudara waktu mendengarkan firman Tuhan, saudara pun dapat belajar tentang suatu hal kebenaran firman Tuhan. 就当我们读神
神的话，我们可以学神的话。 Di dalam pemberitahuan yang pertama dalam Matius 16 ayat 21, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. 在马太福音16章到20节，就是耶稣指示他的门徒，就是说他必须上耶路撒冷去。 Dan menanggung banyak, dia pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dikatakan dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 就收长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，然后第三日复活。 Selain itu, saudara, tercatat sebagai satu peristiwa di dalam pemberitahuan yang pertama, peristiwa yang tidak asing lagi, yaitu Petrus, murid yang paling Tuhan kasih itu menarik Yesus ke samping dan menegur dia. 这件事情也是提醒我们的事情，就是彼得他最爱的门徒拉着他，牵他说。 Dan dia mengatakan, Petrus mengatakan dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. 彼得说：“主啊，万不可如此。” Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. 就是并不临到你身上。 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 耶稣转过来对彼得说：“撒旦，推我后边去。你是看我的脚的，因为你不体贴神的意思，可是你体贴人的意思。” Dan itu yang dikatakan Yesus menegaskan kembali mengenai panggilan kepada murid-muridnya untuk menyadari signifikansi yang sebenarnya dari seorang murid atau seorang pengikut. 然后耶稣再次强调，就是他的对门徒的呼召，就是让他们了解当门徒的意义。 Jadi setelah Yesus memberitahukan dan memberikan teguran kepada Petrus, dia mulai menekankan kembali mengenai signifikansi yang sebenarnya dari seorang pengikut atau seorang murid. 就当耶稣对彼得说的时候，这也是强调，就是告诉他这当门徒的意思。 Jadi di dalam hal ini, waktu saudara membaca dalam pemberitahuan yang pertama, sebetulnya Yesus sudah berulang kali mengajarkan selain dia memberitahukan mengenai penderitaannya. 就是在我们看第一次的预告，我们会看到耶稣好几次的告诉大家他未来所的痛苦。 Dikatakan saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 就说，如果有人要跟从我，就当自己背起他的十字架来跟从我。 Dan ditambah satu konsep paradoks di belakangnya setelah pemberitahuan mengenai bagaimana mengikut Kristus. 就是加上是非的观念。 Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 就说，凡要救自己生命，比伤掉生命；凡为我伤掉生命的，必得生命。 Sehingga di dalam hal ini, saudara, konsep paradoks itu dikatakan berpegang pada harta benda, kekayaan, tetapi kehilangan nyawa. Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? 就当我们把一切的富有在我们的手里，可是失去了我们的生命，那有什么用呢？ Karena penghakiman itu, saudara, ingat, di dalam setiap kehidupan kita, penghakiman itu ada di tangan Tuhan, di mana Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 就是审判是在主的手里，就他会以我们做的事来审判。 Jadi di dalam hal ini, pemberitahuan yang pertama itu sudah memberikan satu pengajaran yang sangat besar dan begitu agung adanya. 就是在第一个预告已经告诉我们很大的提示， Dan itu merupakan satu perbedaan mengenai keberadaan Tuhan kita. 就是一个很大的差别在主的存在。 Di dalam pemberitahuan yang kedua, di dalam Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. 第二次的预告是在马太福音第17章22到13节。 Dikatakan, saudara, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 就是在
加利利的时候，耶稣对他门徒说，人子被 Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 人子要被送在外邦的人的手里， Dan mereka akan membunuh dia. 外邦人可以杀他， Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 就在第三日他要复活。 Sehingga pada waktu murid-murid itu mendengarkan, murid-murid itu sedih sekali. 就听到的时候，门徒就很伤心。 Apakah dengan kesedihan belaka yang dapat murid-murid tunjukkan di tengah-tengah cengkraman dan tantangan dunia ini? 在这世界的张罗和挑战里，门徒们的是不是只有能用右手来表现呢？ Apakah yang dapat murid-murid lakukan dengan usaha dan kekuatan mereka sendiri? 依赖他们自己的方法和力量，有什么可以做的呢？ Sehingga sudah dikatakan kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan satu pusat dari pewahyuan firman Tuhan. Dikatakan the center of biblical revelation. 就是说，耶稣基督的死亡和复活是圣经启示的中心， Ini adalah bagian yang sangat penting dari kebenaran kekristenan 是在基督教真理是很重要的一个部分， yang dikatakan dalam itu adalah the most important Christian truth. 就是最重要的道理。 Sewaktu membicarakan kematian dan kebangkitannya, satu hal yang menitik beratkan natur dan bagian yang sangat terinci yaitu dari penderitaannya. 当我们提到他死亡和复活，就是耶稣在他受难的时候，就是很详细的，就是介绍这个部分。 Dia menitik beratkan di dalam penderitaannya. 他的重点就是告诉我们他的受难的部分。 Dia menjelaskan sangat jelas bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. 他很清楚的解释说，他将要被交给祭司和文士，并且被定罪， Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 又被交给外邦人， supaya dia diolok-olok, 将他戏弄、 disesah, 鞭打， disalibkan, 钉在十字架上。 dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. 第三日他被复活。 Sehingga saudara dalam pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan yang ketiga, kita dapat diingatkan kembali. 就是在第一次、第二、第三的预告，我们再次被提醒， Pemberitaan Yesus itu berulang kali mempunyai satu konteks yang sama. 就是耶稣的提醒，就是有一样的观念。 Jadi dalam hal ini pemberitahuan ketiga kalinya itu juga memberikan satu pengertian bahwa pada hari ketiga dia juga akan dibangkitkan. 就在第三次的预告也是告诉大家，在第三日他有被复活。 Jadi dari pemberitahuannya saja sudah menandakan ini merupakan satu qualitative difference daripada Tuhan kita. 就在他预告里面，我们看到神的 Qualitative difference itu jadi di dalam pengertian 本质的差异. Jadi di dalam hal ini perbedaan kualitasnya. 就是本质的差异在耶稣里面。 Sehingga kita dapat mulai melihat mengenai arti penderitaan yang selalu ditekankan. Penderitaan Kristus itu bukan karena kecelakaan. 就我们可以了解他受难的意思。基督的受难不是因为灾祸， Bukan karena salah perhitungan. 也不是因为一个错的计划， Karena dia sudah menjelaskan sebelum segala sesuatunya itu terjadi atas dirinya. 就是因为他曾经说过每一件事会发生在他身上的。 Menjelang kematiannya, Yesus tahu bahwa segala sesuatunya itu telah selesai. 接近他死亡的时候，耶稣是很清楚他的各样的事情已经完成了。 Waktu kita melihat di dalam waktu dia disalibkan, maka ia mengatakan sudah genaplah. 当我们看到他要被定的时候，他说已经完成了。 Chatting tersebut ya, jadi bukan petting, chatting tersebut. Maka pada waktu dia disalibkan, dia sudah mengatakan sudah genaplah. 就被定的时候， Sudah genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci pada waktu dia disalibkan di atas kayu salib. Satu perkataan dia mengatakan aku haus. 就被定在十字架上，就一句话，他说我渴了。 Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. 耶稣沾了那醋，就说完成了。
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 更低下头，将灵魂交付神。 Sebelum hal itu dikatakannya, dia sudah pernah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? 在说这件事之前，他曾经说，岂不知我应当以我父的事为念吗？ Yang di dalam bahasa aslinya itu dikatakan, I must be about my father's business. 就是说我应当做我父的事。 Dia terlebih dahulu menderita, dan dalam kemataannya dia dapat memahami akan semua penderitaan yang harus dipikulnya. 他首先逼的受难，在他无所不知的全知，能了解一切的必备的困难。 Yesus mau, saudara, di dalam hal ini apa yang menjadikan satu hal yang dapat kita pelajari. 耶稣希望我们可以了解， Yesus mau para murid itu mengerti akan penderitaannya. 希望门徒们可以了解他的受难。 Di mana yang kelihatannya mereka sudah mengerti akan nubuatan tentang Mesias dan kerajaan Allah dengan baik. 就当看起来门徒已经很清楚的弥西亚和生活的预言， Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Mesias itu harus menderita terlebih dahulu. 但他们不了解弥西亚一定要受苦。 Kita tidak perlu terlalu rumit untuk mengerti konsep kebodohan mereka akan Mesias. 我们不必太复杂的想起来，不必太复杂的来想，还了解他们对弥西亚的愚蠢的观念， Yang dikarenakan karena kecemoohan, 就是因为嘲笑。 kebencian dari seluruh lapisan orang Yahudi yang memandang kedatangan Mesias harus dimulai dengan penderitaan. 忧愁在每一个犹太人是当看到弥西亚都来临，也必有痛苦而开始。 Ternyata para murid itu digambarkan para murid mengharapkan seekor singa, saudara, 就门徒们盼望一只狮子， di dalam pandangan Mesias mereka. 就在他们对弥西亚的看法。 Tetapi mereka yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka membutuhkan seekor domba. 但其实他们需要一只绵羊， Tetapi Yesus tahu. 可是耶稣知道， Maka dari itu dia memanggil dan memberitahukan mereka untuk ketiga kalinya dan memberitahukan sekali lagi. 所以他再次呼召和告诉他们，也再次告诉他们。 Sehingga saudara kita dapat melihat rencana daripada penderitaannya. 所以我们这边可以看到耶稣受难的计划。 Di dalam hal ini kita akan belajar mengenai kesetiaan Kristus di dalam penderitaannya. 就我们可以学基督的忠诚。 Kita dapat belajar, saudara, seorang yang menderita belum tentu dapat setia. 就我们可以看到受难的人不一定可以忠诚。 Sehingga di dalam hal ini kita melihat kesetiaan daripada Kristus dimulai bahwa dia akan menuju ke Yerusalem. 就第一个，我们可以看到，基督的忠诚是当他去耶路撒冷的运动开始。 Perjalanan menuju Yerusalem bukanlah suatu hal yang mudah. 到耶路撒冷的路程不是很简单的， Karena kalau sudah memperhatikan letak kota Yerusalem itu lebih dari 5.000 feet di atas permukaan laut. 就当我们看耶路撒冷的位置，就在海水表面上大概5000多角。 Dan kalau kita membandingkan Yerusalem dan Yeriko itu selalu disebutkan kedua kota ini. 我们可以比较耶路撒冷跟耶利哥这个两个大城市。 Yerusalem itu berada di atas Yeriko. 耶路撒冷位置在耶利哥上面。 Dikatakan Yerusalem itu 5.000 feet dari permukaan laut, sedangkan Yeriko itu hanya 1.000 feet 就是说 dari permukaan laut. 耶路撒冷是在5000角，从海水表面来算，而耶利哥在1000。 Sehingga kita dapat melihat, saudara, perjalanan ke Yerusalem bukanlah suatu hal yang mudah. 所以我们可以看到耶路撒冷的路程不是很简单的。 Tetapi dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus dikatakan bukanlah seorang diri, tetapi ada para murid dan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. 到耶路撒冷的路程，耶稣不是单独一个人走，但是还有门徒们和一群人跟着他走。 Yang menjadi pertanyaan, saudara, begitu banyaknya orang yang mengikuti dia, tetapi apakah mereka benar-benar mempunyai komitmen dan pengertian akan segala penderitaan yang cepat atau lambat yang mereka hadapi? 问题是说，
有那么多人跟着他，但他们有没有真正的承担，很了解他们朝九会遇到的一些困难？ Sehingga kita mulai di dalam bagian kesetiaan Kristus tetap, saudara, dia menuju ke Yerusalem di dalam perjalanannya saja sudah bukan suatu hal yang mudah. 就我们可以看到耶路撒冷的路程，耶稣遇到不是很简单的事情。 Dan kemudian kita dapat melihat satu gambaran lagi mengenai kebingungan daripada para murid. 下一个我们可以看到门徒混乱的状况。 Dikatakan saudara di dalam Markus memberikan hubungan paralel antara Matius pasal 20 yang tadi sudah kita baca dengan Markus pasal yang ke-10. Itu mengatakan para murid begitu cemas dan takut. 就从马可平行连接马太福音20章17到19节跟马可福音10章30节，就是说门徒们很紧张、很恐惧的，为什么呢？ Dikatakan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tahu ketidakraman daripada pemerintahan Yerusalem. 就是他们知道耶路撒冷的政府不欢迎他们。 Mereka juga tahu para imam dan ahli Taurat itu adalah musuh Kristus. 他们也知道祭司很文士是耶稣的敌人。 Mereka mengetahui bahwa mereka akan menghadapi konflik dengan orang-orang termasuk orang Farisi. 门徒们知道他们会跟法利赛人。 Para murid juga tidak dapat melihat tujuan lainnya ke Yerusalem. 门徒们也不知道其他的目的到耶路撒冷去。 Mereka juga mengetahui bahwa pemerintahan Roma sedang menduduki di sana. 他们也知道罗马政府也是站在那边。 Mereka beranggapan bahwa kemungkinan dimulai dari Galilea menuju Yerusalem untuk merevolusi. 他们认为革命是由加利利开始到耶路撒冷。 Selain itu mereka juga melihat keberadaan mereka sendiri, menyadari tidak mungkin dapat mengambil atau menduduki kota Yerusalem. 另外一方面，他们也知道他们的权力也没办法掌握耶路撒冷。 Maka dikatakan diri mereka semakin hari semakin bingung. 所以说他们就是越来越混乱。 Maka Markus pasal yang ke-10 ayat 32 menjelaskan bahwa Yesus berjalan di depan para murid. 在马可书10章32节，就是说耶稣走在门徒的前面， Dia seperti seorang pemimpin pasukan perang, 就像一位将军， menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya dan mudah diserang. 把自己站在最危险、最容易被进攻的位置。 Di dalam gambaran Injil lainnya menjelaskan bahwa Yesus dengan mantap dan setia berjalan menghadapi kematian untuk kepentingan para pengikutnya. 在圣经其他的描写里，解释说耶稣很稳固、很忠诚，走面对死亡和受难。 Meskipun antisipasi para murid akan kerajaan Allah bercampur dengan ketakutan dan kematian. 他们对生活的期望和死亡的忧虑都混在一起了。 Saudara, sehingga pada waktu seseorang bingung itu pasti ada sebab musababnya. 就是我们混乱的时候，就是有原因。 Dikatakan saudara di dalam catatan Injil itu mengatakan mereka bingung karena mereka dikatakan dua hal yang mengakibatkan kebingungan mereka. Mereka cemas dan mereka takut. 就像圣经里说，他们的混乱是因为他们忧虑、很恐惧。 Dikatakan apa menjadi mereka cemas? Di dalam bahasa Greka cemas itu adalah di dalam bahasa aslinya adalah tambeo. 就为什么他们忧虑呢？在希腊文里面，忧虑就是叫 tambeo。 Tambeo ini dikatakan di dalam kitab Markus itu sebanyak 3 kali. 在马可福音就是被说了3次。 Di dalam kisah para rasul itu hanya cuma sekali di dalam kisah para rasul pasal 9 ayat yang ke-6. 在使徒信传就是被说1次，在使徒信传第9章6节。 Berdasarkan 4 ayat ini saudara, maka hal ini dikarenakan adanya kebingungan. 就是用从这个章节里面，我们可以看到一个忧虑， Yaitu bingung bukan karena sesuatu yang mengagumkan yang sedang mereka lihat, 不是因为看到很奇妙的事情， tetapi kebingungan mereka karena tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. 而忧虑是因为不知道未来，不知道应该做的事情。 Hal ini yang sering terjadi di dalam dunia pelayanan. 就是常常发生在侍奉的时候， Seperti saat Paulus rebah di Damsyik, 就像保罗舞蹈在地上的时候，
Tetapi dia dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. 当时说，站起来吧，进城去，你说当做的事，必有人告诉你。 Dan disitulah saudara mengalami kecemasan, mengalami kebingungan. 那时候就发生忧虑跟恐惧。 Bingung karena cemas. 忧虑因为担心， Dan dikatakan mereka takut. 也是说他们惧怕。 Alasan dan penyebab kebingungan mereka yang kedua ini adalah mereka takut. 第二个理由，第二个他们忧虑的理由，就是因为惧怕。 Markus memakai kata aslinya itu phobos, 马可使用 phobos 这一 yang kemudian kita dapat mengenal dengan kata fobia. 然后我们可以得到 phobia 这个字。 Para murid itu mengalami kegelisahan karena kebingungan mereka atas keinginan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. 门徒们感受到忧愁，当他们知道耶稣想要去耶路撒冷去， Di mana mereka mengetahui bahwa para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam dan orang Farisi membenci dan ada keinginan untuk membunuh dia. 因为门徒知道有许多宗教领导人， Tetapi 即使他们很恨耶稣，很想要杀他， Tapi Tuhan Yesus tetap tabah menjalankan karena itu adalah rencana Allah dan dia harus menyelesaikannya. 但耶稣上帝他仍然坚强，实现了，因为他知道这是神的计划。 Ini adalah salah satu teladan Yesus untuk meninggalkan kesan kepada para muridnya, yaitu untuk tetap komit dan setia dalam tugas yang harus diselesaikan. 这也是耶稣其中一个的榜样，就是告诉门徒，就是一个坚持，如何坚持很忠诚的来完成一些的责任， Dikatakan tabah dan setia. 就是说坚持很忠诚， Tidak ada seorang pun melakukan dalam dunia pelayanan tanpa adanya kebingungan, saudara. 就是没有一个人在侍奉里面没有遇到忧虑， Dikatakan pasti kita pernah bingung 就是说我们一定曾经有忧虑过， karena ada kecemasan dan ketakutan. 因为有担心和惧怕。 Tetapi dalam satu kalimat yang ditegaskan di dalam seorang teolog reform, 但在惠正圣经，惠殿圣经里有提示说， jikalau saudara terpanggil menjadi seorang pemimpin, 如果你被呼召当一个领导者， saudara harus siap untuk menanggung berbagai banyak tekanan. 你们一定要有心理准备遇到困难的压力， Termasuk di dalam hal kebingungan, 包括忧虑， termasuk dalam kecemasan dan ketakutan ini. 包括担心和惧怕。 Tetapi saudara, di dalam Lukas 18 ayat 31, di dalam paralel daripada Markus dengan Lukas, 在路加福音18章13节， Yesus juga mengatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. 耶稣说：“看啊，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切是要成就在人之上。” Yesus ke Yerusalem adalah segala sesuatu yang sudah dinubuatkan. 耶稣到耶路撒冷去是一个预告的， Penderitanya bukan karena kecelakaan, 他的受难不是因为灾祸， bukan karena perubahan revolusi dari yang tidak baik menjadi baik, 不是一个从不好变成好的旋转， dan juga bukan karena pahlawan yang gagal dalam memimpin. 也不是一个失败的英雄， Tetapi penderitanya adalah titik yang tertinggi dalam rencana penebusan Allah terhadap manusia yang berdosa. 但他的受难是针对使人的救赎计划里面最高的经历。 Jikalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Allah, 如果没有不一样，与上帝的一个不一样的事， bukan saja mereka tidak mengerti akan Yesus Kristus, melainkan mereka juga tidak mengerti akan nubuatan dalam Perjanjian Lama maupun dalam kepribadian daripada Yesus Kristus. 就是他们不了解旧约，也不了解耶稣的身份。 Perjanjian Lama sudah menubuatkan beberapa hal ini mengenai kehidupan Mesias. 在旧约我们可以看到已经提示好几次， Saudara cukup mencatat aja di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-9, 在撒迦利亚书第9节，第9章9节， yang menekankan bahwa putri Yerusalem 就提示耶路撒冷公主，
Yang dikatakan bukan sekedar putri Yerusalem, tetapi dalam bahasa aslinya itu adalah He would enter into Jerusalem. 就是说，他往耶路撒冷去。 Di dalam Sakaria 13 ayat yang ke-7 dikatakan dia akan ditinggalkan temannya. 在撒迦利亚书13:7节，就是说他被他朋友脱离。 Di dalam Sakaria 11 ayat yang 12 dikatakan dia akan dijual 30 keping perak saja. 在撒迦利亚书11:12节是说他被出卖30英里。 Mazmur 22 ayat 14 sampai dengan 17 mengatakan dia akan disalibkan. 在诗篇22章40节，都说他会被钉在十字架上。 Sehingga saudara gambaran yang jelas akan penderitaan dan kematian Yesus itu dapat dilihat di dalam Mazmur 22, Yesaya 53 dan Sakaria 12. 就是耶稣的受难和死亡，就我们可以看到在诗篇22章、以赛亚书53章和撒迦利亚书12章。 Maka Yesus menuju Yerusalem sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan tanpa adanya penyimpangan atau tanpa adanya kekeliruan. 所以耶稣往耶路撒冷去，已经预告的时间是一点的偏向都没有。 Kematian Kristus adalah peristiwa dalam sejarah, yaitu dia mati untuk dosa manusia. 就耶稣的死亡是一个很大的事情，在历史上是告诉我们，他为罪而死， Dikatakan die for the sins of the world. 就为死人的罪而死。 Ini adalah satu hal membuat tenungan yang benang merah yang mempersatukan atau menghubungkan secara keseluruhan daripada kebenaran firman Tuhan. 就像一个红线的制度，把一切的圣经里面把它完成，它连接。 Sehingga kalau saudara memperhatikan baik-baik, kita akan mempelajari mengenai pengorbanan daripada Kristus di dalam arti penderitaannya. 就我们就学耶稣的受难。 Dikatakan saudara ada 4 bagian di dalam pengorbanan daripada Kristus. 就有4个阶段在耶稣的。 Yang pertama, kalau kita memperhatikan mengenai pengorbanan, mengapa dia ke Yerusalem? 在牺牲来说，我们看为什么他要牺牲？ Tadi kita sudah mendengarkan bahwa dia mati untuk dosa manusia. 就是说他为世人的罪而死。 Karena di dalam hal ini ada 3 kata kematian. Die in sin, die to sin, die for sin. Di dalam hal ini, Yesus adalah die for sin, not die in sin, not die to sin. Suatu hal yang berbeda penggunaan katanya. 就是在死亡，我们可以看到，在罪里面死，还是因为罪死，还是为了罪死？耶稣是为了罪而死的。 Sehingga dalam kalimat yang pertama adalah kita akan melihat pengorbanan daripada Kristus adalah a sacrifice is a covering. 就是第一个我们会看到是覆盖的牺牲， Dikatakan korban yang menutupi. 是一个可以覆盖的献祭。 Dikatakan di dalam hal ini kalau kita memperhatikan mengenai keberadaan nenek moyang kita. 就让我们回头看我们祖先的存在。 Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 当亚当夏娃进到罪里面， mereka menyadari bahwa mereka berdua telanjang. 他们发现他们自己是裸体， Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. 所以他们捡一些叶子做药布。 Saudara tahu cawat? Cawat itu seperti orang di Papua yang memakai koteka. 就是一个药布。 Dan pada saat itu saudara, pada waktu mereka tahu mereka telanjang, 当他们发现他们裸体的时候， yang dulunya mereka tidak mengetahui semuanya itu baik adanya. 当他们以前觉得都是好的事， Mereka dapat bersatu. 他们可以团结。 Tapi setelah mereka tahu semuanya dalam keadaan keduanya dalam keadaan telanjang, mereka saling melarikan diri. 当他们发现他们都是裸体的时候，他们就是彼此离开。 Itulah saudara ciri khas daripada manusia. Ada manisnya bersatu, ada pahitnya melarikan diri. 就是人的本质，就是有好处的话，他会聚在一起；如果不好，他们互相剥离。 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. 所以上帝做衣服给
亚当和夏娃。 Kenapa kata manusia itu ditujukan kepada Adam? 为什么人只是亚当呢？ Karena manusia yang pertama kali itu adalah Adam, bukan Hawa. 因为第一个的人就是亚当，不是夏娃。 Lalu dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. 然后上帝用动物的皮来做衣服给他们。 Kita dapat melihat kesalahan dan perasaan malu dan pemisahan pada akhirnya ditutup dengan korban. 我们可以看到，一个错误， Perasaan malu 羞辱， dan pemisahan yang pada akhirnya itu ditutup dengan korban. 他 Arti pemisahan itu suatu hal yang dulunya terpisah, akhirnya mereka dapat dipersatukan tetapi harus membutuhkan korban. 就是以前被隔离的，一定要用献祭来把它放在一起。 Meskipun hal itu bukanlah prediksi verbal tentang Yesus Kristus, 虽然这个不是语言上的解释， tetapi ini adalah satu pernyataan kebenaran di mana permintaan terakhir yaitu pengorbanan anak domba Allah. 就是提到最后的献祭的要求，就是神的羔羊， Yaitu dalam pengertian Passover Lamb. 就是说神的羔羊。 Yaitu saudara, kita dapat melihat pengorbanan Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dari pertama kali. Dari permulaan keberadaan nenek moyang kita jatuh dalam dosa, Allah sudah menubuatkan hal ini. 就是耶稣的牺牲早就已经被提示，在旧约里面，神已经提示这件事。 Itulah saudara dikatakan di dalam pengertian itu a sacrifice is a covering. 就是说覆盖的牺牲。 Kedua, a sacrifice is a substitute. Dalam arti korban pengganti. 第二个就是代替的牺牲。 Di dalam waktu Tuhan Allah memberkati keturunan Abraham bagikan pasir di laut dan bintang di langit. 当神祝福亚伯拉罕的后代，像海边的沙滩和天空的星星这么多。 Saudara dapat melihat di dalam kejadian pasal kejadian pasal yang ke-22 dijelaskan sekali pada waktu itu Abraham menerima berkat keturunan daripada Allah. 在创世纪22章，我们可以看到，亚伯拉罕受到很大的祝福。 Sehingga saudara kita dapat membaca dalam kejadian pasal 22. 我们一起看创世纪22章。 Hari ini kita agak sedikit berbeda ya, bukan sekedar hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita belajar kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. 创世纪22章第1节到14节。 Saya akan membaca ayat yang pertama dan sudah membacakan ayat yang kedua silih berganti. 就是会念第1节，然后大家念第二节，和第二节。 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang kedua itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan letakkanlah dia dan sesama-samanya di sana sampai korban bakaran dan salah satu-satunya yang mengatakan kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan mengikutkannya ke atas perahu Ishak anaknya. Dan membawa api dari Esau. Demikian keduanya berjalan sama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kukatakan sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan tidak bersedia memberikan anak-anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, dia sungguh Tuhan akan disediakan. Saudara lihatlah di dalam hal ini, itulah dalam satu pengertian korban pengganti. 就是在这一节讲解，我们可以看到是代替的祭， Sehingga di dalam hal ini kita melihat komitmen daripada Abraham. 就看到亚伯拉罕的坚持。 Tetapi dalam satu komitmen, jikalau tanpa keaktifan daripada Allah terlebih dahulu yang bekerja memampukan Abraham, maka Abraham pun tidak dapat berbuat sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. 就在亚伯拉罕坚持里，如果不是因为有上帝来，先找他，他就不能做一切好事情。 Dikatakan saudara, maka Abraham mengerti, pada waktu Abraham mengerti bahwa Allah telah menggantikan, Allah telah menyediakan, maka Abraham akan tempat itu Jehovah Jireh. 当亚伯拉罕知道上帝已经预备一切的事，他把这个地方取名成， Jehovah Jireh, artinya Tuhan menyediakan. 意思说上帝预备。 Sehingga kita dapat belajar juga dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai 3 pengertian waktu manusia berbuat dosa: sin, shame, and guilt. 就 Dalam arti dosa, perasaan malu, dan perasaan bersalah. 就我们在生活上也可以学到，就是3件事情，就是罪、羞辱、和 Guilt, perasaan bersalah. Ya, guilt itu 内疚。 apa ya? 亏欠ya. Jadi di dalam hal ini perasaan berdosa, perasaan malu, dan perasaan bersalah itu hanya dapat ditebus dengan korban, di mana korban itulah Allah yang menyediakan. 就是有罪的感觉、羞辱跟内疚的感觉，就是这能用那个献祭来代替。 Di mana di dalam pengertian dosa itu selalu menuntut adanya kematian atau adanya korban. 就我们知道，罪的后果就是死亡。 Dikatakan saudara, maka Allah yang menyediakan korban itu. Di dalam pengertian kalau bukan Allah yang menyediakan korban itu, maka keberadaan daripada cerita daripada Ishak itu pastilah Ishak yang akan dikorbankan. 就是说，神预备的那些献祭，如果不是上帝预备的，那就Yang pulahan, 亚伯一定会杀他的儿子。 disitulah saudara menjadikan satu hal, merupakan satu bagian kita dapat belajar bahwa a sacrifice is a substitute, sebagai korban pengganti itu sudah pernah dinubuatkan. 就是说，代替的牺牲早就已经被预告。 Sehingga di dalam hal ini kita dapat mengerti baik-baik mengenai satu pelajaran mengenai pengorbanan Kristus. 就我们可以好好的了解耶稣基督的牺牲。 Yang ketiga, a sacrifice is pure, dalam pengertian korban yang murni, yang tidak bercacat celah. 第三个就是圣洁的牺牲的献祭，就是无残疾的。 Dikatakan korban itu tidak boleh bercacat, korban itu harus yang tidak bercacat celah. 就是一定要没有缺点的献祭。 Saudara mengerti dalam Keluaran pasal yang 11 ayat yang kelima? 我们看出埃及第1章6节， 6 Dikatakan itu menjelaskan mengenai kematian anak sulung di Mesir. 就是也是第一个儿子的死亡，在埃及里面。 Kematian anak sulung di Mesir. Dikatakan saudara Keluaran pasal 12 ayat yang 3 sampai dengan 5 maupun yang ke-7 dan 13. Jadi Keluaran 12 ayat 3 sampai dengan 5, kemudian ayat yang ke-7 dan 13 dikatakan Allah memerintahkan bangsanya, seluruh anak domba jantan yang tidak bercacat celah,
yang darahnya itu harus diambil dan dioleskan pada kedua pintu sebagai tanda Allah dan umat pilihannya. 在出埃及12章第3到第5节，然后7节跟13节里面，我们可以看到，就是神用公羊的血要站在盘里，然后他的血要站在美门的旁边，这是一个神跟他国民的意思的表现。 Jadi di dalam hal ini merupakan satu bagian tuntutan bahwa korban itu harus yang tidak bercacat celah. 就是说，一定是完全无残疾的献祭。 Sebagai satu bagian di mana Allah dan umat itu mengadakan satu perjanjian. 就是上帝他国民的一个合约。 Karena keberadaan Allah Bapa itu adalah suci dan kudus adanya. 因为神父的地位是圣洁的。 Maka pada waktu persembahan korban itu diberikan, maka persembahan itu harus dipilih juga yang terbaik dan yang tidak bercacat celah. 所以使用的献祭也是一定要神洁的献祭。 Sehingga di dalam hal ini kita dapat melihat pengorbanan daripada Kristus itu sebagai korban yang tidak bercacat celah, anak tunggal Bapa, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. 就我们看到耶稣基督的牺牲是一个无残疾的献祭。 Dan yang terakhir saudara dapat kita lihat, a sacrifice is a way of life. 最后一个我们可以看是牺牲是生命的路。 Sebagai pengorbanannya itu sebagai satu jalan kehidupan. 就是他的牺牲是生命的路的开始。 Ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka mulai mengembara di padang belantara di Gunung Sinai. 当以色列人离开埃及的时候，他们开始狂越在Gunung Sinai. 西奈山。 Tuhan Allah membawa seluruh bangsanya dan memberikan Musa tentang hukumnya. 上帝带他们一切的一切的国民， Dan memberikan kepada Musa hukumnya. 然后给摩西他的律法。 Kemudian Allah mulai membuka sistem bagian dari persembahan korban yang rumit melalui Musa. 然后上帝神又摩西告诉他们牺牲的系统。 Sejak saat itu persembahan korban menjadi jalan kehidupan, saudara. 从那时候，献祭是一个生命的路。 Dikatakan setiap hari, setiap pesta besar suatu bangsa dan setiap persembahan haruslah berdasarkan persembahan darah korban atau dalam pengertian bloody sacrifice. 就是在每一次的大宗会的时候，一定要有献祭的被牺牲，那个有血流下来的，来一个代表，一个是 Sebagai satu 一个 persembahan. 一个奉献和救赎。 Mereka tidak akan menyembah Tuhan tanpa adanya persembahan korban bakaran. 如果没有奉献的，不能敬拜上帝。 Seluruh persembahan korban itu dipersembahkan kepada Tuhan secara keseluruhan. 就那一切的献祭是被献上到给上帝。 Sehingga saudara kita dapat melihat dalam seluruh perjanjian lama, kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, ditutup. Di dalam arti penutupan itu di dalam penggenapan janji daripada Allah Bapa. 就是我们可以看到，从9月到新约里面是一个完成，是在新约那边是完成9月的例子。 Dikatakan saudara pada waktu itu, maka dari Allah lah menyediakan persembahan yang tidak bercacat celah ini. 就是这边可以说，上帝预备无残疾的献祭。 Itu yang dikatakan bahwa sacrifice, yang dikatakan covering, substitute, dan pure ini Tuhanlah yang akan menyediakan bagi penebusan bangsanya. 就是说，Di dalam sacrifice covering, 覆盖的牺牲， sacrifice substitute, 代替的牺牲， dan kemudian sacrifice is pure,
世界的牺牲， Itu semuanya Tuhanlah yang memberikan dan menyatakan 就是一切都是上帝预备的， untuk menebus bangsa pilihannya. 为了救赎他的 Paising. 百姓。 Dikatakan saudara pada waktu itu, dikatakan pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, 当耶稣基督死在十字架上， tabir bait suci di bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 殿里的幔子从上到下裂为两半。 Hanya orang yang dikatakan hanya satu orang yang pernah melintasi tirai itu, dan dia adalah imam besar. 所以第二层帐幕，唯有大世纪才可以是在1年1次的进去那边。 Yang memasuki ruang Maha Kudus itu hanya sekali dalam setahun pada hari pendamaian besar dengan membawa darah pendamaian. 就在Hanya setahun sekali pada hari pendamaian besar dengan membawa darah pendamaian. 就1年1次的，然后在和平日的时候进去带血为他自己还过错的来献上。 Tirai itu merupakan makna simbolik yang sangat penting menandai ke tempat jalan yang kudus yang belum terbuka. 这层帐幕是一个就是 Menandai makna simbolik yang penting menandai bahwa jalan ke tempat Maha Kudus itu belum terbuka. 它形容就是进到神所的路还没显明。 Dengan kata lain, saudara, merupakan pengingat yang konstan bahwa dosa mengakibatkan manusia itu tidak layak di hadapan Allah. 就是一个固定的提示说，是因为罪，我们不配的站在神的面前。 Maka fakta bahwa korban penebus dosa dipersembahkan setiap tahun menunjukkan bahwa dosa tidak dapat benar-benar atau permanen diperdamaikan atau dihapus oleh karena korban ternak persembahan korban bakaran ini. 就是每年， Fakta bahwa korban penebus dosa dipersembahkan setiap tahun menunjukkan bahwa dosa itu tidak dapat benar-benar atau permanen diperdamaikan atau dihapus oleh korban ternak tersebut. 这些现实就是每年祭献的祭物，先是说公牛或山羊的血暂不能出罪。 Sehingga di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 12 menegaskan tercapitnya tirai bait Allah pada saat kematian daripada Kristus. Secara dramatis itu melambangkan bahwa pengorbanannya merupakan pendamaian yang memuaskan untuk dosa selama-lamanya. 在希伯来书9章11到12节强调说，在耶稣死亡那个帐幕裂开的时候，就是成了永生的赎罪的事情。 Dan jalan ke dalam ruang Maha Kudus sekarang itu sudah terbuka. 让进到神座的路已经展开了。 Pada kenyataannya, saudara, seluruh sistem ritual kaum Lewi 就是立为人的献祭的意思。 pengorbanan ternak bahkan imamat sendiri sekarang mempunyai akses langsung dan secara gratis saudara ke tata kasih karunia tanpa membutuhkan iman atau upacara ritual keagamaan itu lagi. 献供物还是立位祭他自己的牺牲就已经不需要的，而且就是可以直接免费的进入主的恩典的宝座里。 Sehingga kita dapat melihat saudara di dalam pengertian ini bahwa kita dapat melihat pengorbanan Kristus bukan sekedar hanya sebagai pengorbanan yang kita hanya lewati hanya untuk peringatan saja. 就是我们可以看到神的牺牲，不是我们一个普通的我们每次纪念的。 Tetapi di dalam hal ini kita dapat melihat sebagai satu objek untuk kita sembah. 这是一个必的敬拜的。 Karena di dalam hal ini ada kuasa kematian, kuasa penderitaannya, dan pasti ada kuasa kebangkitannya. 就是有受难跟复活的设立。 Sehingga kita dapat melihat itulah yang dikatakan di dalam tema 2 hari ini, worship the risen Christ. 就是今天跟明天
聚会的重点才敬拜复活的神。 Karena kalau kita tidak mengerti mengenai arti makna penderitaan dan kematiannya, bagaimana mungkin kita dapat mengerti tentang makna kebangkitannya? 如果我们不能了解受难和死亡的意义，那我们如何了解复活的意义？ Karena di dalam hal ini banyak orang mau kebangkitannya, tetapi membuang kematiannya. 因为许多人希望一个复活的意思，可是他们就是没有纪念他的死亡和受难。 Sehingga kita dapat belajar, saudara, banyak sekali orang mau berkat, tetapi tidak mau segala prosesnya. 就很多人希望得到祝福，可是他们不想要得到经过那个过程。 Banyak orang mau memakai mahkota, tetapi tidak mau salibnya. 就很多人希望他们可以带一个光环，可是他们就是不要得到困难。 Sehingga di dalam hal ini kita mulai dapat belajar dan kita dapat mulai diingatkan kembali, sehingga pada malam hari ini kita agak bisa dikatakan agak semi belajar, saudara, bukan pure khotbah. 就从今天晚上，我们可以好好的学和被提醒，好好的了解这受难的意思。 Sehingga dari pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah memberikan nubuatan yang begitu besar mengenai kuasa kebangkitannya. 就在从第1次到第3次的预告，已经告诉我们一个很伟大的mengenai kuasa kebangkitannya. 伟大复活的事。 Sehingga saudara dapat kita mengamati, selain daripada pemberitahuan, kita dapat melihat pengorbanannya itu juga sudah memberitahukan kepada kita sejak dulunya, sejak sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menyediakan semuanya. 就从他受难的开始看，我们就知道一切都是上帝已经预备的。 Jadi kita lihat ya dari awal mulanya sampai pada akhirnya itu Allah selalu bertanggung jawab. 就是从头到尾，上帝就是负责。 Sehingga kita dapat belajar baik-baik, sehingga pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mulai dihubungkan kembali menjadikan satu benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam penekanan, penegasan, dan pengajaran kepada Yesus Kristus, menjadikan satu dasar daripada iman kekristenan yang harus kita pelajari. 就是我们可以好好的学，从旧约到新约，就是说一个红线止步的，就是连接圣经里面的完成。 Yang dikatakan dalam hal ini 5 sola dalam kebenaran teologi reform. 就是5个 5 sola. Ya 5 sola, bukan sola. Karena sola itu daripada Latin, saudara. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christos, dan soli Deo gloria. 就是恩典信仰，圣经。 Kemudian cintu dan seluruhnya itu adalah soli Deo gloria, seluruh untuk kemuliaan Allah. 这一切就是为主的荣耀。 Sehingga kita dapat belajar ya. Hari ini kita sudah dapat belajar dan dengarkan baik-baik. Dan besok kita akan mulai menyimpulkan di dalam bagian ini. 我们已经好好的学，然后明天我们可以再把它完成。 Sehingga kita dapat melihat Mesias itu harus menderita dulu baru adanya kebangkitan. 所以我们可以看到，弥赛亚是一定要受难才有复活。 Sehingga di dalam hal ini ingat ya, di dalam proses, di dalam kita melayani di dalam gerakan reform pun itu harus adanya proses kita mencicipi segala sesuatu yang tidak enak terlebih dahulu. 就是在会政运动里面，我们可以要记得，就是服侍者有受到一个我们可能觉得很困难的事情。 Sehingga kita dapat belajar proses terlebih dahulu, maka segala kemuliaan dan pujian itu akan kita dapatkan. 就是一定要经过那个过程，才可以得到荣耀。 Sehingga tidak ada kemuliaan tanpa adanya satu kematian dan penderitaan. 就是没有一个荣耀，没有透过死亡和受难。 Mari saudara kita bersama-sama menyadari dan kita semuanya bangkit berdiri.